Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mula sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini sama-sama dapat kita meneruskan kembali sesi pembelajaran kita berkaitan dengan asas keusahawanan. Sebelum kita mulakan sesi pengajaran kita pada kali ini, sama-samalah kita membuka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Insyaallah pagi ini kita akan sama-sama membincangkan sedikit berkaitan dengan kursus asas usahawan, yang mana insya-Allah objektif mata pelajaran yang kita akan dapat, objektif subjek ini adalah yang pertama, memberikan kefahaman kepada pelajar tentang konsep dalam asas keusahawanan. Yang kedua, menerangkan konsep budaya yang wujud dalam keusahawanan di peringkat pelajar. Yang ketiga, apa yang kita dapat adalah kita dapat memberikan kefahaman, pemahaman kepada pelajar mengenai sebuah perubahan entiti perniagaan dalam keusahawanan dan perniagaan. Dan yang keempat, kita dapat membincangkan mengenai kaedah pengurusan entiti perniagaan yang akan diterokai kelak. Dan insya-Allah hasil daripada pembelajaran nanti, di akhir nanti kita akan sama-sama dapat bagaimana kita nak menunjukkan pertama perbezaan konsep asas keusahawanan dengan pengurusan dalam suatu perniagaan, dan yang kedua menyediakan rancangan perniagaan dengan menggunakan konsep asas keusahawanan dan pengurusan, dan yang ketiga menyelesaikan suatu masalah dengan kritis dan kreatif dalam kemahiran ilmu keusahawanan. Yang keempat, menunjukkan kemahiran dalam mengendalikan sebuah projek perniagaan sendiri ataupun secara berkumpulan. Okey, baik. Sebagai permulaan, kita kena kenallah sedikit apa itu maksud usahawanan. Dari segi kamus Dewan, bermaksud usaha ataupun daya upaya termasuk ikhtiar, kegiatan ataupun perbuatan dan hal-hal lain-lain hal untuk melaksanakan ataupun menyempurnakan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Inggeris, entrepreneur berasal daripada bahasa Perancis, yang maksud memikul ataupun mencuba, dari segi bahasa lah. Dan usahawan ni bermaksud ialah individu ataupun kumpulan yang menumbuhkan ataupun menerajui perniagaan sendiri serta mengembangkannya dari masa ke semasa demi kemakmuran masyarakat dan negara. Dan seterusnya, apa yang kita boleh faham tentang konsep usahawan ni, keupayaan mengenal pasti peluang-peluang perniagaan, menghasilkan idea-idea perniagaan dan memperkenalkan sesuatu yang baru dan melakukan inovasi. Okey. Dan seterusnya, bila mana kita faham tentang apa itu usahawan, sesungguhnya mestilah sangat penting kita tahu apakah dia kepentingan keusahawanan. Yang pertama, keusahawanan menjadi pemangkin kepada perubahan dan perkembangan ekonomi. Bila mana kita ada ilmu keusahawanan, ia menjadi suatu nilai tambahlah kepada individu atau kumpulan untuk apa kita nak membuat perubahan dari segi perkembangan ekonomi diri, ekonomi keluarga dan ekonomi negara sendiri. Seterusnya, peranan keusahawanan dalam pembangunan ekonomi bukan setakat meningkatkan kadar per kapita pengeluaran dan pendapatan, ia juga melibatkan perubahan kepada struktur perniagaan dan masyarakat. Maksudnya bila mana kita tahu pentingnya usahawan ni, kita membina suatu lapangan pekerjaan dan memberikan masyarakat tempat untuk mereka berniaga dan sebagainya, maka ini memberi ruanglah untuk masyarakat itu sendiri mengembangkan dari segi pengukuhan kewangan dalam diri mereka lah, untuk sosial kehidupan mereka. Seterusnya, keusahawanan melalui kreativiti dan inovasi
iaitu mencipta produk baru dan memberikan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak manusia. Dan yang terakhir, kepentingan keusahawanan ini adalah usahawan adalah individu yang bukan sahaja mencipta kekayaan tetapi turut mendorong pembahagian kekayaan. Maksudnya bila mana kita berjaya dan orang lain pun turut merasailah kejayaan tu. Maksudnya pembahagian kekayaan maksudnya semua akan dapat manfaat, menikmati hasil-hasil yang telah kita jayakan, kita cipta dan sebagainya. Baik, peranan usahawan dari aspek mikro dilihat sebagai sumber idea dan pembaharuan idea. Maksudnya bila mana kita ada daya usahawan ni dalam diri ni, makanya kita akan banyak muncul-muncul idea-idea yang baru lah. Kan idea-idea yang baru yang lebih segar, yang lebih kehadapan, yang lebih memberikan manfaat lah. Yang kedua, menambahkan nilai-nilai dan ciri-ciri tertentu. Yang ketiga, mewujudkan peluang yang boleh ditukarkan kepada idea perniagaan yang bernas. Yang keempat, melaksanakan perancangan strategik yang mengambil kira apa yang ada, yang tiada dan yang perlu bagi merealisasikan idea dan peluang dalam bentuk gerak kerja. Yang bermaksud kita kena tahulah kajian pasaran yang ada kan, apa yang komuniti nak, apa yang masyarakat ni nak, dan apakah betul-betul peluang yang ada supaya benda tu ada yang membeli, ada yang menjual, ada yang mengedar, semua saling berkait rapat. Dari segi aspek makro, mewujudkan peluang perniagaan, meningkatkan taraf hidup rakyat, membangunkan industri sokongan, memperbagaikan barangan di pasaran seiring dengan peningkatan teknologi. Maksudnya kita memperbagaikan barangan ni adalah kita memperbanyakkan barangan ni supaya masyarakat akan dapat banyak pilihan lah kan, bukan satu pilihan saja, ada banyak pilihan dan mereka boleh memilih kan, dengan persaingan yang sihat lah. Seterusnya menggunakan sumber-sumber dengan cekap kan, menggunakan sumber-sumber yang cekap. Yang ke-6, perniagaan turun-temurun yang boleh diwarisi kan, contohnya macam kicap kan, kicap jalin, kicap kipas udang kan, adabi, benda yang dah turun-temurun. Maksudnya benda ni kita boleh diteruskanlah, diwarisilah perniagaan. Okey, seterusnya rumusan ataupun peranan keseluruhan usahawan ni memberi peluang pekerjaan dan penggunaan sumber tempatan, penggerak ekonomi yang sihat, membangunkan industri sokongan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, menghasilkan pelbagai produk dan perkhidmatan, model aspirasi kepada rakyat, melaksanakan tanggungjawab sosial. Terutamalah kita sebagai usahawan Muslim kan, bila mana kita berjaya kan, keuntungan dan hasil dan sebagainya, menjadi tanggungjawab kita untuk memberikan ataupun membantu masyarakat lah, yang di luar sana yang perlukan bantuan, untuk kita bantu dan sokong mereka, insya-Allah. Okay, dan seterusnya, slide seterusnya. Okay, kepentingan IKS, industri kecil sederhana, kepada masyarakat. Yang pertama, memberi peluang menceburi bidang perusahaan, dan yang kedua, peluang menggunakan kebolehan daya cipta dan kreativiti. Dan yang kita lihat yang pertama, peluang menceburi bidang perusahaan. Maksudnya masyarakat ni akan bukannya beralih lah, maksudnya ada ruang, ada cabang untuk mereka nak masuklah ke bidang perusahaan ni, membantu untuk meningkatkan sosioekonomi mereka lah, selain selain kerja hakiki dan sebagainya. Okay, yang B tu peluang untuk menggunakan kebolehan daya cipta dan kreativiti. Bermaksud bukan sahaja kita gunakan kebolehan kita yang ada, bahkan kita boleh mencipta sesuatu yang baru dengan kreativiti yang sesuai lah dengan keadaan masa sekarang. Yang ketiga, peluang pekerjaan. Maksudnya bila mana kita ada daya keusahawanan ni, kita boleh membuka ruang, membina laluan pekerjaan kepada orang lain, terutamanya kepada mahasiswa yang telah bergraduan, dan pasti mereka mencari pekerjaan. Ini peluang kita untuk menawarkan kepada mereka-mereka yang mencari pekerjaan lah.
Yang keempat, memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Apa yang masyarakat perlu? Contohnya duduk di kampung, duduk di bandar kan. Apa yang orang perlu? Makanan, perkhidmatan dan sebagainya. Kita ada Grab food, kan, ada Grab car kan. Dulu kita ingat Grab car je kan, kereta Grab. Sekarang Grab food ada, semua ada. Perkhidmatan tu diperluaskan. Maksudnya memenuhi lah kehendak masyarakat. Bukan hanya makanan tapi perkhidmatan, beli barang kan, hantar surat, pos surat, COD barang dan sebagainya. Lebih pada perkhidmatan. Okay, seterusnya sumbangan kepada negara, mengurangkan pengangguran. Bila mana dah ada peluang pekerjaan kan, rakyat masyarakat boleh bekerja dan sebagainya, maka kadar pengangguran tu akan rendah lah kan. Adakah rendah sebab apa? Masyarakat dah mendapat pekerjaan, dah stabil ekonomi. Yang kedua, meningkatkan tabungan dalam ekonomi. Bila mana kita dah stabil, kita boleh menyimpan lah kan, boleh menyimpan untuk kita nak memperluaskan, nak mengembangkan lagi kita punya perniagaan lah. Dan yang ketiga, pengagihan pendapatan negara lebih adil kerana IKS menawarkan upah yang lebih tinggi kepada pekerja kurang mahir, terutama di kampung-kampung lah kan. Ada yang macam-macam ibu tunggal kan, yang mana mereka ni tidak ada kelulusan yang tinggi tapi mereka mahir. Mereka mahir buat tu buat ni, cuma tidak ada kelulusan lah. Jadi ini membantulah kan, membantu sebab apa mereka sangat berkemahiran walaupun tidak ada pendidikan yang tinggi lah. Yang keempat, menyediakan latihan dan kemahiran kepada pekerja. Bila mana kita dah stabil kan, kita boleh beri latihan lah dan kita berkongsi kemahiran yang kita ada ni kepada pekerja kita, supaya mereka pun boleh mengembangkan potensi diri mereka agar mereka pun lebih boleh berjaya macam usahawan yang berjaya. Yang keempat, mengukuhkan struktur asas industri negara melalui hubung jalin dan pemindahan teknologi dengan firma besar dan syarikat antarabangsa. Dan kalau permulaan ni, kalau kita dah boleh berniaga dan sebagainya, kita cuba letak kita punya jenama kita tu contoh di pasar raya besar kan, di stesen minyak Petronas, di mana lagi, di pasar raya yang besar lah kan, supaya apa benda tu ada penjenamaan, orang tahu, masyarakat tahu. Dan bila mana mendapat liputan yang besar, insya-Allah dia akan tersebar dan boleh jadi ia boleh tersebar di peringkat antarabangsa lah. Orang luar negara pun tahu produk kita, dan orang daripada mana, Eropah tahu, orang daripada Asia Timur tahu, orang daripada Afrika pun tahu kita punya produk kita, dan hasil daripada kita penjenamaan kita punya produk. Okay, yang seterusnya terakhir, mengurangkan import barang pengguna. Bila mana kita dah ada produk sendiri, kita akan membantu produk tempatan lah, dengan kempen yang ada sekarang, kempen belilah barangan buatan Malaysia dan kempen belilah barangan tempatan. Semua ni sebagai menyokong industri kecil sederhana untuk kita berdaya saing sesama kita, supaya kita boleh mengembangkan kita punya perniagaan dan seterusnya, meningkatkan sosioekonomi kita punya masyarakat dan individu yang melaksanakan apa-apa perkara yang berkaitan dengan keusahawanan ini, insya-Allah. Jadi itulah sedikit berkaitan dengan asal usahawan ni. Sama-samalah kita belajar dan kita fahamkan perkara-perkara yang berkaitan usahawan ni, supaya dalam diri kita ni ada daya keusahawanan lah kan. Bukan hanya kita bekerja tetap sahaja dengan income yang sudah ada, bahkan kita perlu memperluaskan kita punya daya keusahawanan diri kita ini, untuk kita boleh masuk ke tempat-tempat lain kan. Maksudnya potensi diri ni kita ni banyak, setiap orang ada potensi, ada bakat, ada kemahiran dan sebagainya, ada kepakaran. Jadi gunakanlah kepakaran, kemahiran yang kita ada ni untuk membantu masyarakat. Kita bantu masyarakat, kita bantu kawan-kawan kita, individu yang terkesan dengan apa-apalah yang berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. InsyaAllah kita akan dapat memberikan dan membantu membangunkan kembali kan ekonomi negara kita, insyaAllah. Jadi
Jadi untuk itu sekadar uh, pada pagi ini, pada kali ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi manfaat lah kepada semua insya-Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.